kita sampai ke surat 236. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam satu hadis, wa an Mahmud ibn Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirku asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tara'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Daripada Mahmud ibn Labid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takut ke atas kamu adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya, iaitu riya apabila manusia dibalasi dengan setiap amal mereka. Jadi yang dikatakan syirik kecil itu riya, yakni apabila seseorang itu beramal maka ada niat ia mendapat ganjaran balasan daripada makhluk dengan apa yang dia beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah kamu kepada orang yang kamu memperlihatkan kepadanya di dunia, dan lihatlah adakah kamu dapati ganjaran di sisi mereka. Lalu apabila sahaja ia dibangkitkan oleh Allah, lalu Allah Ta'ala mengatakan, berkata Allah ini di negeri akhirat nanti, pergilah kamu kepada orang yang kamu memperlihatkan kepadanya, yakni memperlihatkan amalan kamu kepadanya di dunia dahulu, dan lihatlah adakah kamu dapat ganjaran ataupun balasan daripada apa yang kamu inginkan kepada seseorang. Jadi dikatakan bahawa orang yang melakukan amal ibadat untuk makhluk, maka itu dipanggil riya lagi. Sama ada untuk makhluk itu memuji dia ataupun untuk mendapat ganjaran sesuatu daripada makhluk, ataupun dengan arti kata dia buat ini dia untuk tunjuk semata-mata kepada makhluk. Maka orang ini amalannya tidak diterima oleh Allah. Bahkan dia ini dikira orang yang melakukan syirik. Sebab itu Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai anak kesayangan aku, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Syirik merupakan satu kezaliman yang besar yang sepatutnya seseorang itu meninggalkan ia. Lalu dikatakan orang yang amal ibadat, kalau dia ada syirik, syirik itu mungkin kecil sahaja, sama dia sedar tidak sedar, tapi ada syirik dalam amal ibadatnya, maka ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu melakukan syirik dalam ibadat. Dalam ibadat bi ibadati, dengan hamba Allah. Dalam ibadat dengan hamba Allah, maknanya dia buat ibadat kerana hamba, kerana pujian dan sebagainya. Maka jangan melakukan syirik kalau kamu ingin mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Nabi takut. Orang yang Nabi takut kepada umatnya, yakni dia orang itu melakukan amal ibadat dalam keadaan dia melakukan syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah Ta'ala ini ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik terang, ada syirik yang tersembunyi. Syirik terang dengan syirik yang tersembunyi. Ada jali, syirik yang secara terang-terang. Syirik jali seperti menyembah patung-patung berhala sebagai contoh, itu syirik jali secara terang. Maka orang ini kufur kepada Allah Ta'ala. Satu lagi syirik khafi dia panggil. Syirik khafi syirik yang tersembunyi. Sama ada orang itu riya atau mengujub. Maknanya dia melakukan ibadat kerana makhluk.
Kerana makhluk, maka itu dipanggil syirik khafi. Syirik khafi ini termasuk orang yang melakukan dosa besar. Disebut inna syirka la zulmun azim, kezaliman yang besar. Jadi yang zalim besar ni yang disebut oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dia tahu anak dia ni bukan orang-orang, bukannya penyembah patung berhala anak dia. Anak orang yang soleh, Luqmanul Hakim ini. Tapi dia pesan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, kerana syirik itu kezaliman. Kenapa syirik itu masuk zalim? Masuk zalim itu syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar ini panggil syirik jali ataupun syirik secara terang-terangan. Maka Nabi sebut, dia kata aku bimbang, aku takut. Kerana apa? Syirik tadi menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam satu hadis lain, an Abi Sa'id bin Abi Faddalah radhiyallahu anhu wa kana min sahabati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamati liyaumin la raiba fihi nada munadi man asyraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub sawabuhu min indihi fa innallaha aghna syuraka'u an syirki. Daripada Abu Sa'id, hadis yang kedua melarang syirik kepada Allah, daripada Abu Sa'id ibnu Abu Fadalah radhiyallahu anhu, di kalangan sahabat Nabi berkata, yakni Abu Fadalah ini, Abu Sa'id ibnu Abu Fadalah ini adalah di kalangan sahabat Nabi. Jadi sahabat kita sudah maklum bahawa mereka yang bersama dengan Nabi dan beriman bersama dengan Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang beriman selepas daripada Rasulullah, maka itu dipanggil tabi'in. Walaupun dia beriman maknanya, tapi tak bersama dengan Nabi, itu dipanggil tabi'in. Kalau dia duduk zaman Nabi, dia lawan Nabi, dia ingkar pada Nabi, dia tak beriman pada zaman Nabi. Dia jumpa Nabi tapi tidak beriman. Lepas daripada itu Nabi wafat, lepas wafat Nabi baru dia beriman. Ini sahabat ke tabi'in, maka ada mengatakan ini tabi'in. Kerana dia beriman selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang orang yang tidak beriman bersama Nabi, itu namanya musyrik. Yakni seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Ta'ala menghimpunkan umat yang terdahulu dan yang kemudian pada hari yang tiada keraguan padanya, yakni hari kiamat. Di hari kiamat nanti akan dihimpunkan segala manusia. Dihimpunkan segala manusia daripada orang yang awal-awal, daripada zaman Nabi Adam AS sampai kepada orang yang akhir, yang hidup sehinggalah berlakunya kiamat, akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada mahsyar. Pada hari dihimpunkan manusia ketika itu. Maka ketika itu masing-masing menghitung amalan masing-masing, dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Semua, baik orang itu orang soleh pun rasa takut, apatah lagi orang yang ahli maksiat. Kalau orang soleh pun takut, maknanya jangankan kata orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, bahkan para nabi pun takut. Ketika itu, ketika Allah Ta'ala menunjukkan kemukaan, maknanya kemukaan itu tunjuk. Jadi kadang-kadang kalau orang itu orang beken, dia marah orang lain, kita ada sama. Maknanya kadang-kadang kita rasa macam marah kita juga. Maknanya padahal kita tak salah. Sebagai contoh, kadang kita rasa gerun, marah sungguh sebagai contoh. Maka Allah Ta'ala ketika itu menunjukkan kemukaan, sehingga kan nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi diri aku, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terhimpunlah segala manusia daripada orang yang awal dan hingga orang yang akhir, yang hari itu tidak ada ragu padanya. Maknanya siapa yang meragui hari itu, hari akhirat, maka tidak ada iman baginya. Kerana beriman kepada hari akhirat ini termasuk dalam rukun iman. Sebab itu disebut yaumala raiba fihi, satu hari yang tidak ada ragu padanya. Maka menyerulah penyeru, yakni para malaikat pun menyeru, sesiapa yang menyekutukan seseorang di dalam amalannya terhadap Allah. Ini siapa kata? Para malaikat.
Malaikat akan kata kepada orang yang berhimpun ketika itu, maka malaikat akan bertanya, siapa yang melakukan amal ibadat semasa hidup di atas ke dunia dahulu, dia buat amal ibadat, dia menyekutukan Allah. Maknanya dia buat ibadat ada kerana. Yang pertama kerana Allah, yang kedua kerana makhluk. Maknanya, maka ada sebab dia menyekutukan seseorang dalam amalannya terhadap Allah, maka mintalah ganjaran pahala daripada orang yang dia sekutukan, minta pahala. Maka kalau dia pergi berjumpa dengan orang yang dia minta pahala, tidak ada orang nak bagi. Orang ketika itu memikirkan hari masing-masing, memikirkan nasib masing-masing, memikirkan keadaan masing-masing. Sehingga disebut yauma yafirru mar'u min akhi, lari seseorang daripada seseorang yang lain. Walaupun berbaik-baik, walaupun dekat maknanya memang betul-betul baik, tapi akan berlaku di negeri akhirat, lari seseorang dengan seseorang yang lain. Wa ummihi wa abi, daripada ibu dan juga bapanya, lari juga. Dia lari daripada ibunya, lari daripada bapanya, bapa dia pun begitu juga. Wa sahibatihi wa bani, begitu juga orang-orang yang rapat dengan dia, sahabat-sahabat handai dengan dia, habis orang yang akan lari daripada dia, isteri-isteri dia lari, wabani, anak-anak dia pun lari habis. Ketika itu masing-masing lari daripada yang lain tadi. Dan ketika itu Allah Ta'ala tunjuk kemukaan apabila malaikat menyeru ketika itu, siapa yang buat amalan dalam keadaan syirik kepada Allah, mintalah amalan tadi. Orang akan dapat tahu dia ini syirik ke tidak syirik, dia ikhlas ke tidak ikhlas. Kerana orang yang selamat ketika itu, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, keadaan hati yang sejahtera. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, dia dalam keadaan hati sejahtera, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Kerana masing-masing ketika itu akan dapat tahu amalannya. Allah Ta'ala akan membentangkan amalan-amalannya melalui para malaikat. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat sekutu. Allah Ta'ala ada, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan sekutunya tidak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan sekutu, maknanya tak ada hajat kongsi dengan makhluk tidak. Kerana Allah Ta'ala itu terkaya. Allah Ta'ala itu tidak berhajat dengan makhluk, makhluklah yang berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semasa hidup di atas ke dunia, kita tidak boleh melakukan syirik dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada ulama dia suruh kita sebelum kita akan takbir membaca 3 qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak melatih kita ni agar supaya jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ada ulama dia kata, macam mana kalau orang tu buat amal ibadat, lepas pada tu dia buat, kemudian ikhlas dia tiba-tiba di akhir tu ada syirik, ada tidak ikhlas. Ada pendapat mengatakan bahawa yang bagian ibadat ikhlas tu dapat pahala, yang tak dapat, yang tidak, yang syirik itu, yang tidak ikhlas tu tak dapat pahala. Tapi biasanya yang banyak ulama-ulama mengatakan apabila dia melakukan amal ibadat, tiba-tiba dalam ibadatnya ada syirik kepada Allah, dengan arti kata ada riak umpamanya, maka amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyaz billahi min zalik. Kerana Allah Ta'ala itu baik, Allah Ta'ala itu bersih, maka Allah Ta'ala yang menerima yang bersih-bersih. Jadi zahir batin mesti kena bersih, termasuk dengan hati kita. Maka kata-kata ulama tentang kepentingan ikhlas, orang yang selamat daripada riak itu orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ma'qul rahimahullah Ta'ala berkata, tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari. Selama 40 hari kecuali pancaran hikmah akan terbit daripada hatinya melalui lidah. Apabila orang itu ikhlas, maknanya ikhlas selama 40 hari dalam amalannya, maka akan keluar daripada lidahnya kata-kata hikmah. Kalau dia ni ikhlas dalam ibadahnya, 40 hari dia ikhlas, maka kalau dia ikhlas betul-betul dalam amal ibadahnya, akan keluar pancaran hikmah. Pancaran hikmah yang terbit daripada hatinya melalui lidah-lidahnya. Ini sebab itu nak beritahu orang yang ikhlas ini, kadang-kadang kita dapat tahu yang melalui lidahnya. Lidahnya, dari perkataannya, daripada perkataan. Tidak sama
orang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas bercakap. Yang kedua, dari segi perbuatan dia. Perbuatan dia, tindak tanduk dia. Jadi kalau orang itu ikhlas akan dapat. Yang ketiga, dari segi kesan rohani. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok contohnya Luqmanul Hakim, apa yang dia nasihat? Macam orang lain biasa nasihat, ya bunaya aqimis salat, wahai anakku dirikanlah sembahyang. Maknanya dia nasihat sama je. Maknanya ketika itu dia memberi nasihat. Tetapi tahu tak, Luqmanul Hakim ini orang pergi rumah dia tiap-tiap hari. Orang pergi rumah dia tiap-tiap hari. Dia nasihat berubah, dia nasihat berubah, nasihat saja dah berubah orang. Dengan kata-kata dia. Sehingga satu hari orang bertanya kepada dia, apakah yang menyebabkan kamu ini, maknanya kamu ini, kata-kata kamu ni diikuti. Dia menjaga mata, dia menjaga lidah, dia menjaga hati. Sehinggalah timbul ikhlas dalam dirinya. Maka ikhlas ini, apabila orang itu ikhlas, maka akan terkeluar pancaran hikmah ataupun memberi kesan kepada orang. Sebab tu orang ikhlas itu yang pertama perkataan, perbuatan, yang ketiga yakni kesan rohani yang ada pada orang ikhlas tadi. Maka orang ikhlas dia cakap begitu, dirikanlah sembahyang, you suruh sembahyang. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dia sebut bertakwalah kepada Allah, orang dah takut dah. Orang dah fikir dah, nak buat amal ibadah begini, nak itu dah. Tapi nak beritahu sebab apa? Sebab pancaran lidah dia ni maknanya memberi kesan. Nurun yakzifuhullahu fi qulubihim, akan keluar cahaya yang dicampakkan dalam hati-hati manusia, kesan daripada ikhlas dia. Maka orang ikhlas ini dia buat amal ibadat memang kerana Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia ini tidak sekali-kali menyekutukan Allah Taala. Maka sebab itu diajar kita agar banyak beristighfar, kerana sebenarnya banyak amal ibadat kita ni syirik pada Allah. Kalau duk fikir-fikir, banyak syirik kepada Allah Taala daripada ikhlas. Kalau orang benar-benar ikhlas, sudah terpancar pada lidahnya kata-kata hikmah. Maka dikatakan daripada Sahal Ibn Abdullah At-Tusturi, apakah perkara yang paling berat bagi nafsu? Yang paling berat bagi nafsu? Maka jawabnya ada ikhlas. Kerana tiada bahagian bagi nafsu pada keikhlasan illa ibadikal mukhlasun. Katanya tu orang-orang ikhlas ini tidak ada bahagian nafsu. Nafsu kalau bukan ada nafsu, nafsu ada, tetapi nafsu tidak dapat mempengaruhinya. Maka perkara yang paling berat bagi nafsu ni ialah ikhlas. Dan maknanya kita nak jadi ikhlas ni cukup payah. Ikhlas ini kena kita melawan hawa nafsu kita. Kena rajin kita mujahadah, berzikir, mendapat duduk di tempat-tempat yang baik, gaul dengan orang lain, dengan orang-orang yang soleh, duduk bersama ulama-ulama, dan kena usaha yang bersungguh-sungguh sehingga nafsu tadi jadi kalah. Akhir sekali bila sampai orang itu sampai makam ikhlas, dia benar-benar ikhlas, maka nafsu sudah tidak ada bahagian lagi. Ini terbukti ketika perbuatan di antara Allah dan juga Allah dan juga iblis. Kan ketika iblis dilaknat oleh Allah, yang mana iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS, ini maklum kisahnya. Ketika tidak mahu sujud, maka bila tidak mahu sujud, wakana minal kafirin, maka iblis itu jadi orang yang kufur pada Allah. Sedangkan iblis ini ikhlas orangnya, ikhlas dalam ibadat. Ada ulama mengatakan ia Azazil yang ahli ibadat, berpuluh beratus tahun beribadat sujud kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mahu sujud. Bila dia tidak mahu sujud, maka minal kafirin, jadilah dia orang kafir, jadilah dia makhluk yang kufur kepada Allah. Bila dia jadi kufur kepada Allah, dia minta kepada Allah. Yang pertama, biar dia tangguh, biar mati itu lambat, tak mati-mati, kecuali sampai masa yang telah ditetapkan. Maka Allah Ta'ala izinkan. Tak apa, kamu ini termasuk minal muzarin, yang ditangguhkan. Iblis panjang umur, dia minta dengan Allah, Allah Ta'ala izin. Yang kedua, dia minta dengan Allah, dia nak goda orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia nak akan goda manusia, baik beriman ke baik tidak beriman, bergoda. Yang tak beriman sesat, kau sesat. Yang beriman supaya jadi sesat. Apa Allah Ta'ala beri jawapan? Allah Ta'ala beri boleh dia tu. Maknanya dia boleh goda orang-orang yang dia nak goda, kecuali hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Bermakna hamba Allah Ta'ala yang ikhlas ini selamat. Kalau dia tu
Sehingga kan yang kata Iblis, bagian nafsu pun sudah tidak ada. Kerana dalam diri kita ini ada iman, ada daripada iman, ada daripada nafsu, ada daripada syaitan. Nafsu dan syaitan ini menarik kita buat kejahatan. Imanlah yang membentengi kita. Kalau kita kuatkan iman kita, maka lemahlah nafsu dan juga iblis. Tapi kalau kita tidak kuatkan iman kita, maka lemahlah nafsu, kuatlah nafsu dan iblis. Ia dapat menarik kita, menggoda kita. Tapi apabila seseorang itu sudah mencapai maqam ikhlas kepada Allah, sudah tidak ada nafsu lagi pada diri, tidak ada bahagian nafsu. Apabila orang telah mencapai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti orang ikhlas ni maknanya dia sentiasa tak menangis, banyak menangis. Orang ikhlas ni dia banyak menangis. Nangis takut kepada Allah taala. Yang kedua, dia banyak muhasabah diri dia. Ikhlas. Dia banyak muhasabah diri dia, padahal dia itu orang yang sudah dekat kepada Allah. Baik, lalu dikatakan bahawa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala berkata, apabila seseorang hamba ikhlas, maka terputuslah was-was. Sudah tidak ada lagi was-was serta riak daripadanya. Sudah tidak ada lagi riak apabila orang itu ikhlas. Jadi ikhlas ini memutuskan riak. Apabila seseorang itu tidak ikhlas, maka ada padanya riak dalam ibadat kepada Allah. Maka kena usaha. Kita ni banyak duduk dalam riak lagi. Kalau kita rasa kita banyak duduk dalam riak kepada Allah Ta'ala, yang mana amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah, yang disebut walladzina hum yura'un, yang mereka itu melakukan sembahyang dalam keadaan riak kepada orang, dan amal ibadahnya tidak diterima, bahkan tertolak dia daripada segala amal ibadat yang dia lakukan. Maka dikatakan bahawa terputuslah was-was serta riak daripadanya apabila dia ini benar-benar mencapai maqam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena, kata tuan guru saya, ada seorang ingat masa belajar dulu, dia kata ikhlas ni macam mana bandingan dia nak ikhlas. Ikhlas ni umpama kita meniti di atas buluh yang licin. Kita meniti di atas buluh yang licin. Maknanya kalau tak hati-hati jatuh kita. Kadang-kadang nak sampai ke sebelah sana, salah bijak kan, jatuh. Itu gambaran ikhlas katanya. Maknanya ada mengatakan ikhlas ni kadang kita tak tahu. Dulu dalam syirik kadang kita tak tahu maknanya kadang kita ni ikhlas ke tidak ikhlas. Maka dikatakan bahawa seseorang itu kalau dia benar-benar menjaga amal ibadatnya, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala, akan terbukti yang pertama hatinya tenang, tiada ragu-ragu lagi dalam ibadat kepada Allah. Yang kedua, ringan lidahnya, tubuh badannya beribadat kepada Allah. Kenapa jadi ringan? Orang yang ikhlas ni ringan kerana sudah tidak ada nafsu. Sebenarnya yang berat bukan sembahyang pun berat. Walaupun disebut inna salat, sembahyang itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, sembahyang itu berat. Sebenarnya sembahyang tidak berat, zikir tidak berat. Tapi yang berat itu hati kita ni disebabkan nafsu yang berat. Kerana hati kita telah ditawan oleh nafsu. Tapi kalau hati kita ini maknanya berjaya mengatasi nafsu kita, maknanya benar-benar bersih hati kita ini kepada Allah Ta'ala, maka menjadi ringan tubuh badan. Padat banyak, zikir banyak, ringan hati sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Mudah bagi dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Ibnu Athaillah rahimahullah Ta'ala berkata, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Semua amalan adalah gambaran yang berdiri. Semua amalan adalah gambaran yang berdiri. Amalan-amalan itu umpama patung-patung ataupun benda-benda zahir, hiasan-hiasan zahir saja. Roh dia adalah wujudnya rahsia keikhlasan padanya. Baik, patung, kita tengok patung gerak tak? Gerak. Kenapa patung tidak gerak? Kerana tidak ada roh. Maknanya, maka nak beritahu amalan ini, amalan yang kita buat sembahyang, ibadat, umpama satu gambaran ataupun benda-benda yang berdiri ataupun gambaran-gambaran zahir yang tidak hidup, maka yang menghidupkan amalan kita itu adalah rahsia keikhlasan yang ada di dalam hati. Maka bolehlah kita simpulkan bahawa umpama ibadat yang tidak ikhlas,
umpama seseorang itu mempersembahkan sesuatu jasad yang tidak ada roh. Ibadat yang tidak ada roh, maknanya seperti kita muri hadiah. Seorang raja inginkan seorang pekerja, kita beri ke orang mati, cuba bekerja, apa boleh? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa kesan. Maka demikianlah ikhlas adalah rahsia, maknanya roh yang ada dalam sesuatu gambaran tadi. Maka dikatakan bahawa yang kita duduk ini jasad saja. Rokok, i'tidal itu jasad saja. Maka tubuh badan orang tadi, orang hidup orang mati sama je, tangan, mata, kaki semua ada. Tapi kenapa orang hidup boleh bergerak, orang mati tak boleh bergerak? Apakah rahsia orang hidup boleh bergerak, orang mati tak boleh bergerak? Kerana orang hidup ada roh di dalam. Bedanya ada roh. Yang mati tercabut roh. Maka bila sahaja ada roh maka hidup. Maka ibadat seseorang tadi begitu. Maka umpama patung-patung, umpama sesuatu bentuk yang tidak bergerak, maka yang bergerakkan itu adalah ikhlas di dalam hati. Maka demikianlah dikatakan bahawa dalam menerangkan kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, Ibnu Ajibah berkata, semua amalan mempunyai kerangka dan jasad. Malah semua ada rangka, ada jasad, sementara rohnya adalah wujudnya keikhlasan pada perkara tersebut. Bila ada roh, maknanya hiduplah, maknanya sesuatu jasad tadi, maka hidupnya ibadat bila ada ikhlas. Sebagaimana hidupnya roh, hidupnya jasad bila ada roh. Kenapa jasad itu hidup? Kerana ada roh. Maka hidupnya ibadat kerana ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas ini, yang pertama sifat dia tidak suka ibadatnya diketahui orang. Kita ni masih lagi suka kalau ibadat kita diketahui oleh orang. Bahkan kadang-kadang lihatnya tidak ada ahli ibadat, bukan ahli ibadat, tapi hakikatnya dia ahli ibadat. Tidak suka ahli ibadatnya diketahui oleh orang ramai. Yang kedua, tidak terkesan dengan kata-kata makhluk, pujian, celaan, tidak terkesan. Katalah dia. Yang ketiga, ibadatnya istiqamah. Orang ikhlas, ibadatnya istiqamah. Sebab itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kalau orang itu meninggalkan ibadat kerana dicela oleh orang, dia tinggal, maka dia tidak ikhlas, dia masih riak lagi. Kita sudah buat amal ibadat. Andai kata orang tu buat amal ibadat solat, dia buat amal ibadat banyak, dia buat amal ibadat, maknanya dia sungguh buat amal ibadat. Tapi dengan sebab dia buat amal ibadat, orang puji dia, maka dia pun kata, apa ni, aku buat amal ibadat ni, kalau orang puji aku ni, maknanya tak ada guna. Kalau aku buat amal ibadat, orang puji, jadi rosak amal ibadat aku. Maka kalau macam itu, tambah beri orang puji, ataupun menyebabkan aku jadi riak dalam ibadat. Maka oleh kerana tidak mahu jatuh riak, tidak mahu ibadat rosak, maka dia tinggalkan ibadat. Itu tidak ikhlas lagi. Sebenarnya bukannya ikhlas. Sebab tu orang ikhlas ni, dia katakan ikhlas di antara sifatnya istiqamah. Dia terus melakukan amal ibadat. Maknanya walaupun orang puji, walaupun orang cela, walaupun keadaan macam dia terus, dia tanda dia ikhlas. Ikhlas. Bahkan orang yang ikhlas ini di antaranya juga sama ada di hadapan orang, di belakang orang, sama saja. Bermakna orang ikhlas memandang pandangan Allah, melihat kepada pandangan Khalik. Orang yang tidak ikhlas melihat kepada pandangan makhluk. Pandangan makhluk. Jadi kita ini kadang-kadang mari fikir, nanti orang kata apa pula pada kita. Maknanya, sedangkan yang dikhendaki dalam ibadat kita mempersembahkan kepada Allah Ta'ala. Persembahkan kepada Allah Ta'ala. Maka inilah kita cuba latih diri kita agar duduk dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebagaimana kerangka tidak berdiri kecuali dengan ada roh. Jasad mana boleh berdiri kalau tidak ada roh. Kerangka tidak akan berjalan, kerangka tidak akan berfungsi. Lalu dikatakan tanpa roh, tidak berdiri kecuali dengan roh, dan tanpa roh dia akan menjadi mayat yang akan rebah. Apa boleh pada mayat tadi? Apa manfaat pada mayat? Tidak ada manfaat lagi. Dia tidak boleh beri khidmat kepada kita. Kita tak boleh bercakap dengan dia. Kita tak boleh beri pandangan pada dia. Dia pun tak boleh beri pandangan kepada kita. Tidak ada manfaat lagi. Maknanya pada mayat. Maka demikianlah juga amal ibadat dibimbangi dalam keadaan tidak ada ikhlas, maka amal ibadat itu tidak memberi kesan.
Jadi dikatakan orang yang benar-benar berikhlas dalam ibadatnya akan memberi kesan. Dengan sebab sembahyangnya cukup dengan sembahyang dapat meninggalkan maksiat, cukup dengan membaca Quran dapat meninggalkan maksiat, dalam ikhlas dia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalau kita kadang-kadang memang kita dalam buat amal ibadat tak boleh nak istiqamah, rajin jadi malas, rajin jadi malas, maka itu memang keadaan biasa. Kita pun orang yang banyak dosa, doa lemah memang begitu. Maka yang persoalan yang lebih penting daripada tinggal ibadah itu, persoalan yang lebih penting adalah jangan putus asa. Jangan putus asa, teruskan ibadat. Walaupun hari ini kita lemah, tak mampu, tapi teruskan sehinggalah Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa begitu juga hati. Ia tidak berdiri, hati tidak akan berkesan. Hati ini dikata dia tidak berdiri kecuali dengan wujudnya keikhlasan padanya, wujud keikhlasan, maka hati pun akan menjadi hidup. Kenapa orang cakap, orang ini bercakap maknanya tentang akhirat, orang ini rasa takut, orang ini mana cakap tentang akhirat tidak takut. Orang ini mendengar tentang kematian takut, orang ini mendengar tentang kematian tidak takut. Benda yang sama, tapi yang ini ada kesan, yang tidak ada kesan. Jawapannya pada hati. Maka demikianlah amal ibadat kepada Allah Ta'ala yang benar-benar ikhlas tadi akan memberi kesan kepada hati. Jika tidak ada, hanyalah gambaran zahir sahaja. Sebab tu orang-orang dia yang soleh, dia bukan membicarakan zahirnya ibadat. Dia tidak membicarakan ibadatnya banyak sampai 100 rakaat, 50 rakaat. Tapi yang utama lagi dia membicarakan tentang bagaimana hatinya ketika sembahyang itu, dia ini ingat kepada Allah ataupun tidak. Kalau hatinya benar-benar ingat kepada Allah, itu lebih baik. Kalau dia buat hatinya hidup, ingat kepada Allah, banyak dia ibadat, itu lebih baik. Tapi kalau dia beribadat banyak, hatinya lalai kepada Allah, lebih baik orang yang beribadat sikit tetapi hatinya ingat kepada Allah Ta'ala. Namun yang paling baik, hati hidup ibadat banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Maka bila sebut ikhlas, ini apa makna ikhlas? Ikhlas ni maknanya semata-mata Allah itu ikhlas. Semata-mata Allah. Tidak ada yang lain lagi. Kalau ada yang lain itu kerana Allah, kerana ni, kerana Allah, kerana ni. Kenapa sahabat Nabi itu tidak dikira ikhlas apabila dia ini berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Ada sahabat Nabi yang dipanggil Muhajir Ummul Qais, masyhur kisahnya. Dalam orang yang membaca hadis 40, hadis yang pertama, innama amalu binniyat, ada cerita kisah Muhajir Ummul Qais. Dia berhijrah sama dengan sahabat Nabi yang lain. Sama dengan sahabat Nabi yang lain, tapi Nabi kata, "Oh, ni tak dapat benda. Tak dapat bagi Allah dan Rasul, tak dapat. Yang lain dapat. Hijrah kerana Allah dan Rasul, hak ni tak dapat. Ia hanya dapat kerana wanita dan kerana dunia dapat. Tapi ibadat buat. Dia buat amal ibadat. Ibadatnya apa? Ibadatnya hijrah. Sedangkan dalam hijrah dia ini, dia tinggal kampung halaman, dia tinggal harta kekayaan dia. Itu sudah tinggal harta kekayaan dia. Dia tinggal, dia pergi hijrah. Tapi Muhajir Ummul Qais ini, Nabi baca hadis ini wujud kepada dia, walaupun Nabi tak sebut nama. Ini satu kaedah menegur orang. Nabi tegur sahabat Nabi tak sebut. Tapi Nabi beritahu umum, siapa yang hijrah kerana dunia dapat dunia, kerana orang perempuan dapat orang perempuan. Sebab apa? Sebab dalam dia buat ibadat tadi dia ada dua. Satu kerana Allah, satu kerana perniagaan, ataupun kerana wanita. Maka ikhlas ini khalis, suci betul-betul. Suci betul-betul bermakna ikhlas dengan mudah fahamnya, semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Maka bila semata-mata kerana Allah, yang dikehendaki apa? Yang dikehendaki Allah. Hanya kita orang awam, ada ulama dia bagi dia kata ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam ni kadang-kadang tak apalah, dia ibadat nak surga, takut neraka, ikhlas juga, ikhlas orang awam. Boleh jadi macam kita ni, kita teringat kalau boleh dapat syurga, Allah kalau aku buat gini, dah buat amal ibadat masuk neraka, itu pun buat amal ibadat. Adakah orang ini dikira ikhlas dalam melakukan amal ibadat dan ibadatnya kerana semata-mata takut pada neraka? Ikhlas juga, tapi ikhlas dia mengikut makom orang awam. Nanti kita akan bicara pada minggu depan. Makom orang awam, ikhlasnya tu. Sebab tu saya pernah jumpa seorang tu dia kata, orang tak ikhlas maka ibadat.
Ada dia kata buat ibadat kerana nak syurga, itu tak ikhlas. Tidak ikhlas. Nak ibadat kerana takut neraka, tidak ikhlas. Saya tanya dia, dah ikhlas macam mana? Ikhlas ni betul-betul semata-mata kerana Allah. Betul. Mungkin boleh jadi dia ni maqam khawasul khawas. Maknanya dia tu maqam khawasul khawas, betul. Tapi dia ada peringkat-peringkat ikhlas. Sehingga sampai satu pada peringkat memang betul semata-mata kerana Allah. Ada kisah yang kita sebut dah dulu, syurga bagi syurga pun kata tak rasa, bagi neraka pun tak rasa, beribadat kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan dia beribadat bukan kerana nak syurga, dan dia beribadat bukan kerana takut neraka, tetapi dia beribadat kerana aku ini hamba pada Allah. Itu yang benar-benar hatinya benar-benar suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata ulama dan juga arif billah, arifin tentang ikhlas terlalu banyak untuk dihitung. Dan semuanya menerangkan tentang peri pentingnya ikhlas serta kesannya terlalu kuat lagi mendalam. Orang yang ikhlas ada kesan dalam ibadat. Orang yang ikhlas, kesan pada ibadat tu, yang pertama pada diri dia, yang kedua pada orang lain. Dirinya akan memberi kesan. Maknanya tubuh badannya ringan, hatinya tenang, hatinya ingat kepada Allah. Orang yang duduk bersamanya pun begitu juga. Maka ikhlas ini maknanya akan memberi kesan yang mendalam kepada sahibnya, kepada orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ulama-ulama sebenarnya membahaskan tentang ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Bahkan sebenarnya ibadat yang kita buat memang dikehendaki ikhlas. Yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak diperintahkan kamu ini kecuali melakukan amal ibadat kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Taala. Maka perjalanan ikhlas ini umpama puncak bukit, puncak gunung. Kita naik, kadang-kadang tersalah pejok, jatuh balik, naik balik. Begitulah keadaan kita. Bukan satu perkara yang mudah untuk mencapai maqam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahawa orang yang benar-benar ikhlas ini hatinya betul-betul tenang, dan perjalanannya itu begitu sukar, begitu payah. Banyak raja-raja, banyak ujian-ujian, dan Allah Ta'ala akan uji bagaimana orang itu benar-benar ikhlas ataupun tidak ikhlas. Allah Ta'ala akan uji. Maka siapa yang benar-benar ikhlas, maka luluslah ujian dia. Lepaslah dia daripada ujian, maka selamatlah dia. Wallahu a'lam. Minggu depan kita bicara martabat ikhlas. Ikhlas orang awam, ikhlas orang khawas, ikhlas orang khawasul khawas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'anna bi warithna rahman tayyiban, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.